Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Yang dimuliakan ahli jawatan kuasa pentadbir Masjid Mujahidin, para jamaah sekalian. Baik, alhamdulillah, kita mulakan dengan suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, alhamdulillah para jemaah sekalian, kita sambung sedikit di dalam surah Al-Hadid. Surah Al-Hadid ini maknanya surah diartikan dengan besi. Kerana besi ini, ialah kita tahu bahawasanya besi ini keras. Dan dia ni di dalam tanah, di dalam muka bumi ini. Kemudian insya-Allah kita akan baca pada ayat yang pertama. Hari ini kita telah memperkatakan tentang pendahuluan mengenai surah Al-Hadid. Kemudian di mana tempat turunnya surah Al-Hadid ini, dan kita terus masuk ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Yang bermaksud sabbaha lillah, apa jua yang ada di langit dan di bumi semuanya bertasbih kepada Allah. Dan dialah Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa jua yang ada di langit dan di bumi, semua makhluk Allah yang Allah Ta'ala ciptakan ini, semuanya mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma kita tak dengar saja bagaimana cara tasbihnya mereka. Kita manusia yang diajar bagaimana cara tasbih, kita sebut subhanallah. Subhanallah paling kuranglah. Tapi kalau mungkin lebih lagi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ucapan tasbih ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jangan sampai kita lepaskan walaupun satu hari. Kerana apa? Bumi, makhluk di bumi, makhluk di langit yang Allah Ta'ala ciptakan semua ni, mereka ni setiap waktu, setiap hari mereka bertasbih. Kenapa tidak kita sebagai manusia? Maka itu kita bertasbih diajar oleh Nabi dengan sebutan subhanallah sekurang-kurangnya. Tapi kalau dunia ni pun bertasbih. Apa yang ada di dalam dunia ni pun bertasbih. Binatang, tumbuh-tumbuhan, cakrawala, bumi, bintang, semua yang besar-besar ni, semua mereka bertasbih kepada Allah. Cuma kita tak dengar saja tasbih mereka bagaimana. Burung, tuan-tuan, kalau kita tengok burung ni, macam-macam jenis burung. Dahlah begitu, macam-macam jenis burung, tapi Allah Ta'ala ciptakan bunyi burung ni, setiap burung ni berbagai-bagai bunyi. Ada yang mungkin bunyi merdu, lagu, ada yang memanjang bunyinya, hanya bunyi sedikit saja. Itu sebenarnya tasbih mereka itu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma kita tak dengar saja. Kalau ada burung lah, katakan burung apa yang biasa kita tengok, burung tiong lah. Katakanlah dia hinggap dekat mana-mana dekat dengan kita diri, kita berdiri kat situ, dia pun hinggap dekat sebelah kita. Tiba-tiba dia subhanallah walhamdulillah. Agak-agak bagaimana kita? Mungkin lari kita. Burung boleh tasbih. Paling-paling pun dia bunyi apa? Bunyi-bunyi burung tiong macam mana? Cit. Kalau ramai burung-burung banyak-banyak ni, lagilah bunyi mereka. Sebenarnya
Itulah bahasa mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada binatang yang kita tak pernah dengar pun bunyi dia, tuan-tuan. Contohnya apa? Semut. Pernah dengar, tuan-tuan? Saya kadang-kadang tengok ciptaan Allah ni, ya Allah. Kalau semut tu mungkin tak boleh dengar lah. Saya cuba cari kerengga. Kerengga ni besar sikit. Cuba nak dengarkan bunyi kerengga tu, letakkan dekat telinga. Jangan letak kat telinga lah. Letak kat telinga, nasib lah. Gigit habis, bengkak cuma je. Dekat-dekat supaya dengar dia punya bunyi. Kadang-kadang sengaja taruh speaker. Kan, kita taruh speaker ni tengok macam mana bunyi. Pun tak bunyi juga, tuan-tuan. Tak boleh dengar, susah nak dengar. Lagi-lagi semut. Adakah mereka ni tak boleh bercakap apa-apa? Mereka bercakap. Buktinya apa? Sewaktu Nabi Sulaiman alaihi salam, Nabi Sulaiman bila mana menaiki kenderaan kuda berjalan, tiba-tiba semut dalam surah An-Naml. An-Naml ni surah semut. Maknanya mereka suruh bersiap sedia untuk masuk ke dalam rumah masing-masing, supaya tidak nanti Nabi Sulaiman berjalan dengan tentera-tenteranya hinggakan kita terbijak. Ini bahasa semut, sehingga kan Nabi Sulaiman boleh mendengar cakapan daripada semut. Subhanallah. Yang binatang yang kita tak boleh dengar sekalipun, mereka ini sebenarnya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah dimuliakan dengan mensucikan dirinya sendiri dengan sifat daripada sifat buruk. Allah tak ada sifat buruk, tuan-tuan. Maka itu kalau kita belajar dulu Asmaul Husna, masjid dulu kita ni dulu ada ayat Asmaul Husna, Masjid Mujahidin. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat buruk, semuanya sifat-sifat yang baik-baik belaka. Ini sifat Allah. Kemudian makhluk yang berakal bertasbih mensucikan Allah daripada segala yang buruk dan yang tidak layak dengan kemuliaannya. Dan bertasbihnya makhluk yang tidak berakal seumpama benda-benda pula ada bermacam-macam cara. Imam As-Sawi, seorang ulama tafsir, menyebutkan bertasbihnya makhluk yang tidak berakal dengan lisanul maqal, dengan bahasa pertuturan. Jadi maknanya binatang ni tidak ada akal, tetapi mereka bertasbih kepada Allah dengan cara bunyian-bunyian mereka. Kita tengok harimau bunyi dia mengaum, tuan-tuan. Mungkin kucing mengiau, kambing mengembik, anjing menggonggong. Binatang-binatang ini ada dia punya bunyi dia masing-masing. Tetapi dengan cara itu mereka ni bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok harimau mengaum ni, tuan-tuan, itu memang bunyi dia. Harimau memang bunyi dia mengaum. Mana-mana pun dia cari mangsa pun dia mengaum. Dia dengan anak-anak dia pun mengaum. Dia berlari pun dia mengaum. Ini cara dia. Dan dia bertasbih pun dengan cara mengaum. Masya Allah. Ini caranya binatang. Kemudian bertasbih benda-benda dengan lisanul hal, bahasa hal kejadiannya. Tuan-tuan ni, kapet, kipas angin, batu, apa yang ini ni, yang Allah, yang kita buat ni, ini alam ni, kalau kita tengok alam ni yang tidak berakal, yang tidak bernyawa ni, sebenarnya mereka juga adalah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara tasbih mereka. Ni contohnya saja sejadah ni, tuan-tuan. Sejadah ni kita pandang ni, dia ni tak ada nyawa. Beza dengan binatang tadi. Dia ni tak ada akal tapi ada nyawa. Ada nafsu, tapi ini tak ada apa-apa. Tak ada akal, tak ada nafsu, tetapi ini yang dipanggilkan sebagai lisanul hal, bahasa hal kejadiannya. Kalau dia ni dijadikan sebagai tasbih untuk kita solat, ni besok nanti mereka ni pun akan menjadi saksi kepada Allah. Sebenarnya mereka pun bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita tidak nampak saja. Begitu juga dengan tumbuh-tumbuhan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Buktinya tumbuh-tumbuhan ini tadi bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan di perkuburan. Selain daripada Nabi memberi salam dengan orang-orang di dalam kubur, Nabi mencacakkan batang korma, dia kemudian diletakkan di atas perkuburan. Ditanya sahabat, "Ya Rasulullah,
Kenapa diletakkan batang-batang kurma ni? Supaya selagi mana batang kurma ni tadi menghijau, selagi mana batang kurma ni tadi hidup, selagi itulah dia bertasbih kepada orang yang di dalam kubur ni. Maknanya apa? Orang yang telah mati ni, pokok-pokok ni tadi, mereka bertasbih kepada si mayat ini. Minta supaya diberikan pengampunan dan sebagainya. Maka itu sunnah sebaiknya kita ni kalau tengok perkuburan ni tadi, diletakkan, ditanamkan, dicacakkan satu batang pokok untuk apa? Untuk hidup. Dan mereka ni tadi adalah sebenarnya bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan minta pengampunan kepada roh yang telah meninggal ni. Tengoklah pokok apa. Ustaz, kalau pokok durian boleh tak? Pokok durian boleh juga. Bagus juga kalau pokok durian. Tapi pokok durian ni dia kalau dah besar habis. Dapur-dapur kubur habis pecah. Ambillah pokok-pokok yang hijau. Maka itu Nabi SAW dia tanam pokok pelepah kurma. Pokok kurma ni besar juga tuan-tuan. Sebab kalau ada tumbuhan-tumbuhan pokok-pokok di atas kubur, elok kita biarkan. Tetapi kalau jangan semak lah. Kalau kita nampak semak, kita tebaskan sikit supaya dia pendek. Selagi mana dia tu ada, selagi itulah bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu orang tanya saya, Ustaz, bagaimana kalau dia selalu semak sangat, takkan kita biarkan? Boleh. Kita mungkin kita tebaskan, kasih kalau dia panjang tu kita tebaskan jadi pendek. Macam rumput-rumput tu, biarkan. Kalaupun mungkin ada pokok ni tadi, kalau kita biarkan dia akan membesar. Sebab kalau kita tengok pergi kubur-kubur ni, banyak pokok-pokok ni tadi kita tinggalkan, kemudian akhirnya dia besar, memecahkan dapur-dapur kubur. Dan menyebabkan mungkin kubur orang sebelah ni tadi pecah juga dan sebagainya. Jadi hanya cukup dengan kita mentanamkan pokok. Apa jenis tuan-tuan? Terserah apa sajalah. Kalau kerana kita nak mengikut sunnah Nabi, pokok kurma ni agak payah kita dekat sini. Apa saja jenis pokok, tak disebutkan oleh Nabi pokok jenis apa. Apa saja jenis pokok, kalau sekiranya itu pokok pandan ke pokok kari ke, alhamdulillah. Yang penting ada jenis pokok yang tumbuh. Itu sebagai bukti bahawasanya tumbuh-tumbuhan pun bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita manusia saja yang tidak mengetahui saja tuan-tuan. InsyaAllah, alhamdulillah kita dah diberitahu oleh Nabi SAW cara bertasbih. Maka itulah amalkanlah tasbih ni pagi, petang, siang, malam. Kerana kalau kita tidak bertasbih, malu kita dengan makhluk-makhluk yang lain kerana mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, kalau ada sumur di ladang boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya-Allah minggu hadapan kita ketemu lagi. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana wa da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.